Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam perkongsian maghrib. Pada tajuk yang kita bawa pada setiap malam, kita membawakan tajuk Mutiara Madinah yang menceritakan tentang benda-benda, kelebihan-kelebihan, sejarah-sejarah peninggalan baginda Nabi di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan kita telah tiba pada siri yang ke-11 bersama dengan saya, Umar Aziz. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata seperti biasa, kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Zimah Don, Bazid Aziz, Normah Daulah, Zaliha Kamaruddin, Ayahman, Galik Sprit, Sarina Said, Salabia Saad, Nur Aini Bimbin, kemudian Zaliha Kamaruddin, Jamaliyah Manab, Ummi Naimah, Azimah, Yayalia, Nimah Muharan, kemudian Virta Delima, Ana Sukaimi, Siti Sahara, dan juga Wan Rohaiza, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag ahli keluarga dan rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, yang beroleh kebaikan, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam episod Mutiara Madinah yang sebelum ini, kita telah berkongsi berkenaan tentang kelebihan-kelebihan Madinah. Ada lebih daripada 20 kelebihan Madinah yang disebutkan pada sebelum daripada ini, menceritakan daripada sudut yang berbeza tentang betapa dekatnya bumi Madinah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula semalam, kita telah mula masuk pada tajuk yang berkaitan tentang masjid-masjid yang berada di bumi Madinah. Dan masjid yang mula-mula sekali kita ceritakan adalah Masjidun Nabawi. Dan semalam kita telah ceritakan tentang permulaan tentang Masjid Nabawi, sejarahnya secara ringkas, ceritanya secara ringkas. Maka di sini disebut وَقَدْ بَنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِيَدَيْهِ الشَّرِيفَتَيْنِ. Nabi SAW telah turut sama terlibat dalam pembinaan Masjid Nabawi dengan kedua tangan baginda yang mulia. فَجَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِاللَّبِينَ. Nabi SAW telah bina Masjid Nabawi daripada tanah liat, batu bata tanah liat yang telah dikeraskan. Adapun atapnya, wasaqfuhu, atapnya wasaqfuhu ataupun wasaqfahu al-jarid, atapnya daripada pelepah-pelepah pohon kurma. Dan juga tiangnya, wa umuduhu, tiangnya khasyab, daripada kayu, an-nakhal, daripada pohon kurma. Maka itu adalah Masjid Nabawi yang telah dibina pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka pada zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi dibina dalam keadaan simple. Kita telah kongsikan semalam. Inilah lebih kurang yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, gambaran ilustrasi tentang pembinaan Masjid Nabawi. Yang mana nombor 3, maka itu adalah tempat solat, tengah adalah ruang terbuka, dan nombor 1 adalah tempat ashabus suffah, dan ini dan sebelah sebelah kiri hayya 'alal falah ketika mana menghadap kiblat adalah bilik-bilik isteri Nabi SAW. Hanya ada 2 bilik pada waktu itu kerana pada permulaan hijrah hanya ada pada waktu itu Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Okey. Seterusnya tentang pembinaan Masjid Nabawi yang lain. Maka kita boleh lihat di sini. Okey. Ini adalah gambaran pembinaan Masjid Nabawi daripada 1 tahun ke 1 tahun. Kalaulah kita tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Maka ini adalah gambaran pembinaan Masjid Nabawi. Kita nampak ditulis di situ Maqsurah Syarifah, maksudnya tempat persemadian Nabi SAW. Kemudian kita nampak ada pintu salam. Kita nampak pada waktu itu ada pintu Abu Bakar. Kemudian kita nampak pintu rahmah. Ini adalah secara ringkas gambaran pihak-pihak yang terlibat dalam pembesaran Masjid Nabawi. Lalu pada zaman Nabi SAW, pada waktu itu dibesarkan Masjid Nabawi sedikit selepas daripada peperangan Khaybar. Kejap lagi kita akan ceritakan secara ringkas siapakah yang telah membesarkan Masjid Nabawi. Kemudian kita nampak di tengah itu adanya perluasan oleh Sayyidina Umar. Kemudian adanya perluasan oleh Sayyidina Uthman. Kemudian pada yang keempat adanya perluasan oleh Al-Walid, dan kemudian kita nampak adanya perluasan oleh Al-Mahdi, dan seterusnya oleh kita nampak Abdul Majid daripada kerajaan Uthmaniyah. Maka inilah secara ringkas gambaran tentang pembesaran Masjid Nabawi. Lalu jom kita baca tentang kisah-kisah orang-orang yang telah terlibat, para khalifah yang terlibat dalam pembesaran Masjid Nabawi. Maka Masjid Nabawi dibina ketika mana baginda Nabi SAW pada waktu itu tiba di Madinah. Nabi SAW telah bina. Lalu sebab itu para sahabat boleh catat, nanti kita akan share balik gambar tersebut, kemudian kita nak tengok nota dahulu. Maka Nabi SAW pada waktu itu telah membangunkan Masjid Nabawi seperti mana gambaran pertama yang kita sebutkan tadi. Lalu Nabi SAW bina dengan kedua tangan baginda juga bersama dengan para sahabat yang lain. Para ulama sirah berbeza pendapat tentang saiz dia. Lalu sebab itu lain kitab yang kita tengok akan ada sedikit sebanyak perbezaan pendapat. Namun antara kitab yang ada di hadapan saya, maka pada waktu itu panjang Masjid Nabawi adalah 70 hasta. 70 hasta panjang dan lebarnya sebanyak 60 hasta. Namun akan ada perbezaan pendapat kerana pada waktu itu anggaran besarnya, maka setiap orang maklumkan berdasarkan anggaran yang dia nampak. Maka pada zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi ketika mana mula-mula Nabi sampai di Madinah, dan itulah perkara pertama yang Nabi buat ketika mana tiba di Madinah daripada Quba. Nabi SAW bina Masjid An-Nabawi pada waktu itu 70 hasta panjang dan juga 60 hasta lebar. Dan kemudian atapnya adalah sekadar, pada waktu itu tingginya adalah 5 depa. 5 depa atapnya tinggi, tidak tinggi atapnya. Maka ini adalah sederhananya masjid pada zaman Nabi SAW. Adapun dia punya tiang kita dah sebut daripada kayu-kayu pohon kurma. Dia punya atap daripada pelepah-pelepah kurma. Bila hujan basah masjid dan sebagainya. Inilah keadaan masjid pada zaman tersebut.
Maka pada waktu itu masjid, kita dah sebut dah semalam, permulaannya menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa kerana kiblah umat Islam selama beberapa belas bulan menghadap Masjid Al-Aqsa. Kemudian barulah Allah perintahkan untuk menghadap ke arah Baitullah, seperti mana yang ada dalam permulaan juz yang kedua, yang mana kita telah baca juga dalam Hayati Quran. Maka Nabi SAW pada waktu itu bina masjid sangat sederhana. Nabi SAW bina Masjid Nabawi sangat sederhana. Tidak ada alas yang selesa, tidak ada atap yang boleh menampung daripada hujan, sekadar menampung daripada terik panas. Maka inilah yang mana kita nampak sederhananya Masjid Nabi SAW. Renovation yang pertama, ataupun lebih tepat pembesaran yang pertama, tausiatul ula, pembesaran yang pertama, sahabat-sahabat boleh catat, perluasan pertama Masjid Nabawi adalah waktu Nabi masih hidup, iaitu ketika mana balik daripada peristiwa Khaybar. Lalu sahabat-sahabat semua telah baca kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka bilakah perang Khaybar? Perang Khaybar berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Perang Khaybar berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Balik daripada Khaybar, pulangnya daripada Khaybar, maka pada waktu itu baginda Nabi SAW telah meluaskan lagi Masjid Nabawi pada arah kanan dan juga belakangnya, daripada panjangnya 70 hasta, lebarnya 60 hasta. Nabi SAW pada waktu itu telah tambah panjang dan lebarnya menjadi kepada 100 kali 100. Maka sebelum itu 70 hasta panjang, 60 hasta lebar, maka Nabi tambahkan menjadi genap 100 hasta panjang dan 100 hasta lebar. Maka inilah keadaan Masjid Nabawi yang Nabi SAW tambahkan lebarnya, dan juga baginda Nabi SAW tambahkan pada waktu itu panjangnya selepas daripada pulang daripada Khaybar. Dan inilah kali pertama baginda Nabi SAW luaskan, dan itulah kali terakhir sampailah baginda Nabi SAW wafat. Maka pembesaran pertama pada zaman Nabi SAW, Nabi besarkan sehingga cukup menjadi 100 kali 100 hasta. Kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada sebarang pembinaan masjid, pembesaran masjid, kerana Abu Bakar menjadi khalifah pun tidak lama, hanya 2 tahun lebih, dan pada waktu itu beliau diuji dengan ujian yang banyak daripada golongan murtad yang ramai, daripada golongan nabi palsu yang ramai, daripada golongan yang enggan menolak pembayaran zakat yang ramai. Maka pada waktu itu Abu Bakar dalam tempoh 2 tahun lebih, beliau telah selesaikan semua masalah-masalah tadi, dan pada waktu itu beliau pun meninggal dunia hanya selepas 2 tahun lebih menjadi khalifah pengganti Nabi SAW. Cumanya dalam sebahagian riwayat disebut Abu Bakar sekadar mengganti tiang-tiang yang telah lama dengan tiang-tiang daripada batang korma yang baru. Seterusnya, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab berlakulah perluasan yang kali kedua. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, kerana Umar bin Khattab menjadi khalifah lama, lebih kurang 10 tahun. Maka Umar bin Khattab menjadi khalifah, dan ketika mana pada pertengahan beliau menjadi khalifah pada tahun 17 Hijrah. Lebih kurang 10 tahun selepas Nabi besarkan kali pertama. Lalu Nabi besarkan pada tahun 7 Hijrah selepas pulang daripada Khaybar. Pembesaran kedua adalah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijrah, lebih kurang 10 tahun lebih selepas pembesaran Nabi SAW. Maka pada waktu itu, apakah yang baginda yang Umar bin Khattab buat? Maka Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijrah, maka Umar bin Khattab pada waktu itu telah tukar dia punya tiang daripada batang-batang kurma, kayu-kayu daripada pohon kurma kepada batu. Maka Umar bin Khattab telah tukar kepada batu. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab telah tukar kepada batu.
Dan juga Umar bin Khattab pada waktu itu telah besarkan lagi akan Masjid Nabawi. Maka disebutkan di sini, maka Umar bin Khattab telah besarkan, dengan Umar bin Khattab tambah 30 hasta lagi. Dia punya lebar. Kemudian Umar bin Khattab tambah lagi beberapa hasta pada bahagian panjang yang kita akan lihat gambarnya nanti. Maka menjadilah pada waktu itu Masjid Nabawi dia punya lebar, dia punya panjang 140 hasta. Daripada 100 hasta zaman Nabi kepada 140 hasta. Daripada lebarnya 100 hasta zaman Nabi kepada lebarnya 120 hasta. Maka Umar bin Khattab besarkan lagi pada waktu itu. Kemudian Umar bin Khattab tambah pintu Babus Salam. Umar bin Khattab tambah pintu Babus Salam, supaya kalaulah ada orang nak beri salam kepada Nabi, maka pada waktu itu dia tidak perlu melalui masjid, dia boleh lalu di hadapan masjid. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab telah buka pintu Babus Salam. Namanya pun adalah pintu Babus Salam kerana daripada situlah orang yang nak beri salam kepada Nabi boleh lalu dan beri salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada bahagian belakang Masjid Nabawi, maka pada waktu itu Umar bin Khattab telah pada waktu itu letakkan letakkan batu-batu yang sebelum itu adalah sekadar daripada tanah sahaja, tak ada apa-apa. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu letakkan batu-batu kerikil supaya pada waktu itu tidak lecak dan sebagainya. Dan ada beberapa lagi perkara yang Umar bin Khattab buat. Maka ini adalah perluasan yang kedua. Ada banyak lagi yang Umar bin Khattab buat, kita sekadar kongsikan mana yang sempat. Maka perluasan pertama, Masjid Nabawi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perluasan kedua pada zaman Umar bin Khattab tahun 17 Hijrah, lebih kurang 10 tahun lebih selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik kawasan belakang yang Umar bin Khattab tambah, dan pada waktu itu Umar bin Khattab letakkan batu kerikil, maka Umar bin Khattab panggil itu sebagai Butaiha. Batayaha alif hamzah, Butaiha. Kawasan belakang Masjid Nabawi yang Umar bin Khattab letakkan batu kerikil. Kemudian Umar bin Khattab pada waktu itu beberapa lagi perkara yang buat, namun pada waktu itu cukup di sini. Okey. Kemudian pembesaran yang ketiga, perluasan yang ketiga adalah pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Pembesaran pada zaman Nabi 7 Hijrah selepas daripada Khaybar. Pembesaran yang kedua, Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijrah. Pembesaran yang ketiga pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan pada waktu itu dia besarkan dengan banyak. Khalifah Umar bin Khattab sekadar besarkan bahagian kanan dan juga bahagian belakang. Adapun Uthman bin Affan, beliau telah besarkan dengan lebih banyak. Pada waktu itu kawasan depan Masjid Nabawi, dia beli tanah tersebut, dia masukkan dalam Masjid Nabawi. Walaupun tak ada orang solat di situ, tetapi beliau ambil kawasan arah kiblat, kemudian daripada arah utara, daripada arah barat, dan kemudian pada waktu itu beliau telah pada waktu itu menambah besar begitu banyak tanah-tanah yang beliau beli sekitar Masjid Nabawi, dan beliau masukkan ke dalam pembinaan Masjid Nabawi. Maka pada waktu itu yang beliau buat juga adalah Uthman bin Affan mula hias akan Masjid Nabawi. Sebelum daripada itu sekadar daripada tanah liat yang telah dikeraskan ataupun daripada labin, Uthman bin Affan pada waktu itu telah bawakan batu-batu yang khusus untuk Masjid Nabawi. Pada waktu itu telah diletakkan tiang yang lebih indah. Kemudian pada waktu itu dimasukkan juga besi dan timah. Pada waktu itu Uthman bin Affan juga telah menjadikan pada waktu itu beberapa keindahan-keindahan pada Masjid Nabawi. Maka inilah pembesaran oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan banyak lagi sebenarnya Uthman bin Affan buat, yang mana insya-Allah jika tiba pada masanya kita akan kongsikan dengan lebih detail.
Pada zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib tidak membuat sebarang pembesaran kerana Uthman bin Affan telah buat pembesaran secara besar-besaran pada tahun 29 Hijrah. Pembesaran pertama tahun 7 Hijrah balik daripada Khaybar oleh Nabi. Pembesaran kedua pada tahun 17 Hijrah oleh Umar bin Khattab. Pembesaran ketiga oleh Uthman bin Affan pada tahun 29 Hijrah. Pembesaran yang keempat adalah pada waktu itu oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik anak kepada Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, abang ipar kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka Walid bin Abdul Malik, beliau telah besarkan lagi Masjid Nabawi. Maka Walid bin Abdul Malik yang mana ayahnya adalah Abdul Malik bin Marwan, maka inilah satu-satunya khalifah yang mana beliau adalah khalifah dan empat orang anak lelakinya adalah khalifah. Anak lelaki dia yang mula-mula jadi khalifah adalah Walid bin Abdul Malik, kemudian ada Hisham bin Abdul Malik, kemudian ada Sulaiman bin Abdul Malik, dan menantu dia pun adalah khalifah kerana anak perempuannya adalah isteri kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka ini satu-satunya khalifah yang mana dia ada 4 orang anak lelaki, semuanya khalifah, dan dia ada menantu yang juga menjadi khalifah, itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka pada waktu anak sulung dia menjadi khalifah, iaitu ketika mana zaman Walid bin Abdul Malik, maka berlakulah pembesaran Masjid Nabawi yang keempat pada tahun bila? Pada tahun 88 Hijrah. Tahun 7 pembesaran pertama, tahun 17 Hijrah pembesaran kedua, tahun 29 Hijrah pembesaran yang ketiga, tahun 88 Hijrah pembesaran yang keempat. Maka pada waktu itu inilah kali pertama rumah-rumah isteri Nabi, kerana pada waktu itu isteri-isteri baginda Nabi telah meninggal dunia. Inilah kali pertama rumah-rumah isteri Nabi Ummahatul Mukminin dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Sebelum daripada itu rumah-rumah Ummul Mukminin tidak dikira di dalam Masjid Nabawi. Tetapi pada tahun 88 Hijrah, ketika mana semua Ummahatul Mukminin telah wafat, telah meninggal dunia, maka rumah-rumah Ummahatul Mukminin, ataupun lebih tepat kita panggil bilik-bilik, kerana kecilnya rumah-rumah ataupun bilik-bilik Ummahatul Mukminin, maka Walid bin Abdul Malik pada waktu itu telah masukkan ke dalam Masjid Nabawi. Antara perbezaan yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik, inilah kali pertama pada waktu itu beliau telah bina 4 menara untuk tujuan azan. Maka telah dibina 4 menara untuk tujuan azan. Kemudian pada waktu itu beliau hiasi mihrab. Beliau telah hiasi mihrab dengan hiasan yang lebih indah. Dan pada waktu itu juga beliau telah hiasi akan Masjid Nabawi dengan hiasan-hiasan yang sangat indah. Maka ini adalah pembesaran yang keempat pada tahun 88 Hijrah pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik, yang beliau merupakan salah seorang daripada Khalifah Banu Umayyah. Pembesaran yang kelima adalah pembesaran pada zaman Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi. Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi ini adalah perluasan pembesaran yang kelima pada tahun 161 dan mengambil masa sehingga 165 Hijrah. Maka tadi 88, maka pada tahun 161 ketika mana tumbangnya kerajaan Umayyah dan pada waktu itu digantikan oleh dinasti Abbasiyah, maka salah seorang khalifah daripada kerajaan Abbasiyah yang digelar Al-Mahdi, maka Al-Mahdi pada waktu itu telah membesarkan lagi Masjid Nabawi, dan ini adalah pembesaran yang kelima pada tahun 161 hinggalah 165 Hijrah. Maka pada waktu ini kita nampak pembesaran-pembesaran telah berlaku. Kenapakah mengambil masa tempoh yang lama? Kerana pada waktu itu telah berlaku kebakaran dalam Masjid Nabawi. Telah berlaku kebakaran dalam Masjid Nabawi, dan pada waktu itu perlu untuk renovasi yang besar. Bilakah kebakaran berlaku? Kebakaran berlaku pada tahun 164 Hijrah. Maka pada waktu itulah terbakarnya mimbar Nabi.
terbakarlah mihrab Nabi, terbakarlah juga beberapa bahagian daripada sejarah-sejarah tempat peninggalan Nabi, terbakar pada tahun 164 Hijrah. Kita lihat akan gambar dahulu supaya mudah untuk kita faham. Okey. Ini pun saya pergi dengan laju. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gambar dia sengit sedikit. Okey. Maka inilah yang kita nampak, lakaran. Ini adalah sekadar lakaran yang dilakarkan untuk kita mudah faham. Maka kita nampak di situ ada tulisan Raudah. Ada tulisan Raudah. Maka itu adalah Raudah yang mana kita tahu sebenarnya masjid yang Nabi jadikan tempat solat bukan keseluruhannya, hanya pada bahagian depan sahaja. Seperti mana gambar yang kita telah tengok sebelum ini. Maka ini adalah Raudah. Sebentar. Okey. Ini dia yang kalau kita nampak adalah Raudah, bahagian depan. Yang nombor 3. Yang mana ini semua adalah masjid. Tetapi yang tempat solat adalah nombor 3. Oleh sebab itu, yang mana kita kata yang bahagian depan ini adalah Raudah. Okey, bahagian depan ini adalah Raudah. Kemudian kita nampak di sebelah kiri Raudah, maka itu adalah lakaran tentang makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf. Okey. Ini adalah lakaran makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang begitu dia punya lakaran dalam dia. Kita nampak yang paling depan adalah jasad mulia baginda Nabi SAW. Disusuli dengan Abu Bakar, yang mana mereka mengiring sebelah kanan menghadap kiblat. Dan pada waktu itu oleh jasad Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini yang kita nampak, dan itulah keadaan anggaran dalam Masjid Nabawi, dalam Raudah, yang mana ada beberapa lapisan dinding dan juga pintu. Dan ini adalah Raudah. Maka ini adalah masjid ketika mana pertama kali dibangun pada tahun 1 Hijrah, itulah saiz dia. Balik daripada peperangan Khaybar, maka Nabi SAW besarkan lagi pada tahun 7 Hijrah. Maka kita nampak perluasan di sebelah kanan dan juga perluasan di bahagian belakang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab dibesarkan lagi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maka waktu itu Umar bin Khattab tambah lagi pada bahagian kanan dan juga belakang. Dan seperti mana yang kita sebut tadi, Khalifah Umar bin Khattab tambah pintu Babus Salam yang kita nampak di sini. Khalifah Umar bin Khattab, beliau tambah pintu Babus Salam untuk orang boleh lalu di situ memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zaman Khalifah Uthman bin Affan berlaku lagi perluasan pada tahun 29 Hijrah. Kemudian pada zaman Walid bin Abdul Malik daripada kerajaan Banu Umayyah dibesarkan lagi dengan luas. Dan kita boleh lihat sebelah kiri Masjid Nabawi, semua rumah-rumah Ummahatul Mukminin beliau masukkan ke dalam kawasan masjid. Kemudian kita nampak pada zaman Al-Mahdi Al-Abbasi pada tahun 165 Hijrah, beliau telah luaskan lagi di bahagian belakang. Kemudian kita nampak pada zaman Al-Majidiyah, Sultan Abdul Majid pada 1277 Hijrah, beliau telah besarkan lagi akan Masjid Nabawi. Dan inilah yang kita nampak sebelum pembesaran moden pada zaman dan renovasi pada zaman kerajaan Arab Saudi. Maka inilah ringkasan-ringkasan pembesaran Masjid Nabawi yang kita telah kongsikan. Lalu masa pun telah habis, dan insya-Allah kita akan sambung esok berkenaan tentang renovasi Masjid Nabawi. Ini sekadar secara ringkas yang kita dapat kongsikan pada malam ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Terima kasih kepada semua yang bersama, kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Kita jumpa sahabat-sahabat yang lain insya-Allah pada pertemuan esok.
Moga-moga Allah permudahkan segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semua.